3 tahun saja. Tapi kalau dijadikan convert ke tahun Masehi, umur Nabi 61 je. Baiklah, jadi hari ini kita nak bawa ayat Quran. Seperti biasalah saya bawa beberapa ayat Quran yang dihubung kaitkan dengan isu atau peristiwa yang berlaku pada bulan Januari yang menyentuh hati, kalau tak semua orang Islam pun, orang Islam yang beriman, yang merasa tersinggung, merasa tak puas hati, merasa marah, sehingga yang terlalu marah itu melakukan tindakan membunuh 12 orang. Siapa dia kan? Peristiwa apa? Serangan oleh 2 orang Islam terhadap ibu pejabat akhbar mingguan, apa nama dia? Charlie Hebdo apa? Akhbar mingguan. Jadi saya bawa ayat ni untuk ambil dia punya latar belakang peristiwa ini. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 109. Surah 2 ayat 109. Kita cari dalam kitab. Oh, ini Rumi, ini bagian sebelah kiri. Saya biasa ambil daripada sebelah kanan. Al-Baqarah 109. Masih di dalam juz pertama, ya, juz 1 lagi, ya. Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wadda katsirun min ahli alkitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kufaran hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allah bi amri inna Allah ala kulli syai'in qadir. Ayat 109 surah Al-Baqarah. Ikuti terjemahan, ikut pimpinan Rahman. Banyak di antara ahli kitab dalam kalangan mereka Yahudi dan Nasrani atau Kristian lah kita sebut sekarang, suka kalaulah kiranya mereka dapat mengembalikan kamu menjadi kafir setelah kamu beriman. Kamu tu orang Islam, umat yang beriman. Kerana dengki yang timbul dari diri mereka sendiri sesudah nyata kepada mereka kebenaran, yakni Nabi Muhammad SAW itu memang benar Rasulullah. Oleh itu, maafkanlah dan biarkanlah oleh kamu akan mereka yang tak suka tadi itu, ya, yang tak kafirkan kamu itu, sehinggalah Allah datangkan perintahnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas setiap sesuatu. Ini satu ayat. Ayat yang kedua yang saya nak ambil ke depan lagi, iaitu ayat 120. Ayat 120 surah yang sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat ini biasa sangat dibaca oleh ceramah-ceramah kita atau pendakwah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walan tarda 'anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda wa la in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal 'ilm ma laka minallahi min waliyyin wa la nasir. Ayat 120 surah Al-Baqarah. Jam tu hidup kan? Betul. Betul. Satu suku. Pasal selalu dulu mati, ini dia hidup balik lah. Jadi saya biasa nak kena tengok depan sini, saya tak nampak. Bermaksudnya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Tadi disebut ahli kitab, sekarang disebut, tadi ahli kitab maksudnya Yahudi dan Nasrani. Di sini disebut pada ayat 120 ni memang Yahudi dan Nasrani, yakni penganut agama Yahudi dan agama Kristian, tidak sekali-kali akan bersetuju atau suka kepada kamu, yakni umat Islam lah. Dalam konteks ini Nabi Muhammad SAW maksudnya. Sehingga kamu atau engkau menurut agama mereka. Maksudnya agama mereka yang telah terpesong itu dari agama asal, agama Islam. Katakanlah kepada mereka,
Sesungguhnya petunjuk Allah, yakni agama Islam, itulah petunjuk yang benar. Dan demi sesungguhnya jika engkau menurut kehendak hawa nafsu mereka sesudah datangnya, yakni kebenaran wahyu Allah ni yang turun Quran, maka ini tentang kebenaran agama Allah yang sebenar-benarnya yang dibawa oleh Nabi SAW ini, maka tiadalah engkau akan beroleh dari Allah sesuatu pun yang dapat mengawal dan memberi pertolongan kepada kamu. Ini ada dia punya otak kaki terjemahan ni, ayat ni ada otak kaki penerangan sikit. Dia kata ayat ini memberi pengajaran kepada umat Islam bahawa orang-orang Yahudi dan Kristian itu akan terus berusaha sedaya upaya untuk memperdaya orang-orang Islam supaya mengikut kehendak mereka. Berbagai-bagailah cara dan jalan yang mereka lakukan untuk merosakkan kepercayaan dan kepribadian orang-orang Islam. Dan kerana banyak yang tidak menyedari hakikat itu, maka bukan sedikit dari kalangan umat Islam yang terikut-ikut kepada adat dan cara hidup mereka semata-mata dengan alasan menurut peredaran zaman sekalipun yang diikuti itu bersalahan dengan ajaran Islam dan seterusnya lah. Jadi itu lebih kurang poin yang saya bawa ayat ini ialah kerana mungkin ada orang tak bersetuju. Dia kata apakah yang terjadi di Paris pada 7 Januari itu, ini peristiwa serangan ke atas pejabat akhbar mingguan Charlie Hebdo itu, adakah itu mewakili orang Kristian? Mungkin orang adakan soal. Sebab itu saya kena bagi huraian. Jawapan saya, ya. Kerana ada banyak bukti-bukti. Buktinya, akhbar berkenaan ni yang diasaskan pada tahun 1971. Bermula dengan nama dulu Harakiri, mengambil nama orang Jepun yang bunuh diri. Asal namanya akhbar mingguan yang Charlie Hebdo ni asal dulu masa terbit 1971 nama Harakiri. Akhbar ini bersifat akhbar yang membawa mesej mengkritik masyarakat ataupun keadaan, baik bersifat agama, politik, ekonomi. Akhbar dia panggil satira dalam istilah sastra bahasa kan, ya. Bukan sastra, satire dia panggil, ya. Dan dia memang biasa mengkritik agama Yahudi, Islam dah tentulah, mengkritik Presiden Perancis dan berbagai lagi. Tapi bila mengkritik agama Yahudi, maka dia kemudian terpaksa mengisytiharkan atau mengumumkan minta maaf. Bila orang Yahudi menggesa kalau tak minta maaf, dia akan tindakan undang-undang kerana menghina agama dia, maka akhbar ini bubuh muka depan meminta maaf. Tapi bila dalam kes Islam, ini bukan kali pertama. Dia melukis gambar kononnya karikatur Nabi Muhammad SAW yang membawa tadi kemarahan orang Islam sehingga ada yang bertindak menyerang pejabat itu. Bukan kali pertama. Beberapa kali sebelum itu dah. Tahun 2006 mereka menghina orang Islam, menggelarkan orang Islam ini pengganas, jahat dan sebagainya. Dan perkara ini diambil tindakan oleh pihak orang Islam melalui masjid besar atau The Great Mosque di Perancis itu, membawa kes ini ke mahkamah. Tapi sebelum bercara kes ini, Presidennya sendiri dah kata itu kebebasan bersuara. Maka tidak wajar makna pihak orang Islam nak membawa kes ini ke mahkamah. Tapi walaupun macam mana pun, kerana perkara ini dah sampai ke mahkamah, fail dah disampaikan dan hakim dah dilantik, maka berlaku juga dah pendengaran kes ini. Tapi akhirnya kes ini orang Melayu kata buang bercara lah, mana acquitted lah, maknanya pihak akhbar ni tak perlu membela diri dia, dibebaskan. Itu berlaku pada 2006 dulu.
Dan ketika dia mengkritik presiden dia yang telah mati, lesen permit dia ditarik, digantung. Boleh pula. Jadi kalau menggunakan prinsip kebebasan bersuara, kebebasan menyatakan pendapat dan fikiran yang didukung oleh negara-negara barat termasuk Perancis, kenapa mesti double standard? Kalau mengkritik Islam atas kebebasan bersuara tak salah, kenapa mengkritik presiden dia tadi boleh kena gantung permit? Atau mengkritik agama Yahudi kena memohon maaf, kalau tidak akan diambil tindakan. Itu contoh. Tapi contoh itu saja tidak membolehkan anda kata mewakili orang Kristian. Okey, kita ambil contoh ni balik. Apabila tadinya berlaku terbunuh 12 orang, termasuk malah seorang polis Perancis yang juga Muslim, polis yang mati dalam peristiwa itu, yang tercedera kemudian ditembak oleh pembunuh itu orang Islam juga. Maka seluruh dunia barat, terutama di Perancis ini lah, membesar-besarkan isu mengenai perkara ini, sehingga menyebabkan akhbar tadi yang sebelumnya sirkulasinya ataupun edarannya, circulationnya hanya sekitar 300-400 ribu kopi seminggu, kerana akhbarnya dah malap, dah macam nak tutup kedai pun tak berlaku. Tiba-tiba dengan sebab peristiwa ni, maka orang-orang di Perancis tu, khasnya di Paris tu, sangat simpati dan masing-masing melambangkan diri mereka sebagai Charlie. Masing-masing ambil stiker bubuhnya I'm Charlie. Kalau bahasa kompetihnya, bahasa Perancisnya tak kerti saya nak baca lah. I show apa agak Charlie. Makna sokongan. Dan akhirnya bila diterbitkan pada 15 hari bulan Januari ke 14 Januari, maka mula-mulanya 2,5 juta habis macam goreng pisang. Kita orang queue di mana-mana kedai jualan tu, cita lagi sampai jumlahnya 5 juta. Maknanya mereka sangat menyokong akhbar itu terus, kerana keluaran yang berikut itu terus. Buka depan bubuh lagi kartun, karikatur, bubuh kononnya Nabi Muhammad ni menangis, menyesali tindakan orang dia dan memaafkan orang yang membuat lukisan karikatur itu. Makna mereka ni tak ada sedikit pun menghormati. Jadi maknanya kita beritahu bahawa rakyat negeri Perancis, walau negara Perancis tidak ada dalam perlembagaan tak ada sebut apa-apa agama, ya. Sebahagian negara-negara barat termasuk Amerika, Perancis, dalam konstitusi tak ada sebut agama. Sebahagian lain sebutlah, macam England, Germany, itu bolehlah nama agama dia Kristian, Protestan, ya, agama Anglican Church. Tapi sama ada negara ini beragama Kristian dalam perlembagaannya atau tak beragama seperti Perancis dan Amerika. Tapi bila hal mengenai perkara untuk mempertahankan Islam, membela Islam, negara-negara ini tidak setuju. Saya nak membuktikan ini kerana apabila di jawatan kuasa hak asasi manusia di bawah Pertubuhan Bangsa Bersatu, tak berapa lama, baru-baru sangatlah mengadakan mesyuarat untuk menambah, kerana dunia sekarang kelihatan macam huru-hara bersabit kepercayaan agama ni boleh timbul. Maka jawatan kuasa ini sebahagiannya kena desakan juga daripada negara-negara orang Islam supaya ditambah satu peruntukan dalam deklarasi hak asasi manusia atau piagam kebebasan hak asasi manusia itu, untuk ditambah lebih kurang, maksudnya kebebasan di bawah hak asasi manusia ini, kebebasan menyatakan pendapat, fikiran melalui tulisan, lukisan sebagainya, hendaklah jangan sampai menghina agama-agama dan kepercayaan kepada para nabi dan rasul. Ada perkataan, maknanya jangan sampai menjejaskan kesucian para agama-agama, tak kira apa agama lah, tapi tambahannya dan kesucian para nabi dan rasul, prophet and messengers of God. 85 negara bersetuju tambah peruntukan. 85 negara termasuk Cuba yang berpahaman komunis dan China yang masih berpahaman komunis. Mereka setuju tambah peruntukan.
Tapi 50 negara-negara Eropah, negara Barat dan Amerika Utara, Amerika dan Kanada bantah, tak benar akan masuk peruntukan itu. Pasal apa? Walhal orang negara-negara ini negara beragama Kristian, rakyat yang beragama Kristian lah. Walaupun dalam konstitusi tak sebut agama, tapi majoriti rakyat adalah penganut agama Kristian. Wa imam katakan ortodok, tak banyaklah di Eropah ortodok ni, yang ada di Rusia, tapi yang banyaknya Katolik dan Protestan. Kalau di Amerika majoriti Protestan, di England, Germany, Belanda, Denmark semua Protestan. 50 negara ini tak setuju. Dan bila tak setuju oleh kerana dia mahu sebulat suara nak masuk, jadi diterima untuk masuk peruntukan tu, jadi tertolaklah. Kita bertanya, kenapa mereka tak setuju? Orang Kristian percaya kepada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul, dan kita orang Islam pun percaya Nabi-Nabi itu. Anda boleh baca dalam Bible, dalam Old Testament, Taurat, Zabur, yang mereka anggap sebagai Old Testament, kisah Nabi-Nabi, yang lebih banyak kisah Nabi, nama Nabi dan Rasul daripada disebut dalam Quran. Dan kita beriman dengan Rasul-Rasul yang ada dalam kitab itu. Quran pernah tak ada jumpa dalam Quran nama Nabi Daniel, Nabi Samuel. Tapi kita wajib beriman itu antara Rasul dari 313 orang itu. Tapi kenapa orang-orang ini tak setuju diberi perlindungan supaya nama Nabi ini tidak siapa yang boleh mencemarinya dengan kartun ke, dengan cerita pendek ke, dengan filem ke, cerita panjang ke, seperti yang selama ini dilakukan oleh orang-orang Barat, buat filem menghina Nabi-Nabi dan sebagainya. Jawapannya simple saja, tuan. Kalau ini diterima oleh dunia Barat dan dimasukkan dalam peruntukan tadi, hak asasi kebebasan tidak boleh makna sampai menyentuh kesucian kepercayaan kepada Rasul dan Nabi, maknanya mereka secara tak langsung mengiktiraf Nabi Muhammad SAW. Mesti diberi penghormatan, mesti tak boleh dicela, mesti tak boleh dikarikaturkan. Sebab semua Rasul dan Nabi. Sedangkan Nabi Muhammad SAW bagi kita, ia Rasul, bukan untuk kita saja, untuk semua manusia. Kerana kita, Quran beritahu diutus Nabi Muhammad SAW untuk seluruh manusia. Dan bezanya Islam, Kristian dan Yahudi ialah kerana mereka tidak menerima Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Tak mengaku. Yang ada nama-nama ini digambarkan dalam kitab mereka dibuang, disembunyikan. Bila ditemui seperti Injil Barnaba atau Saint Barnaba, Bible, gereja Kristian kata, oh itu palsu, itu bukan Injil, itu rekaan. Kerana dalam tu ada cerita sebut kedatangan Nabi akhir zaman yang diterjemah, kalau diterjemah dari bahasa asal Hebrew kepada bahasa Arab, maknanya Muhammad. Jadi maknanya mereka tidak mahu bersetuju menerima peruntukan tadi itu ditambahan untuk menghormati kepercayaan kepada semua Nabi dan Rasul-Rasul, kerana implikasinya mengiktiraf Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the last prophet and messenger of God. Itu dia rahsia. Jadi kerana itu kita kata tadi, mereka membenar, mereka negara-negara Barat ni memang negara yang dikatakan bebas menganut apa juga kepercayaan. Orang Kristian hari ini, esok boleh jadi orang Islam, lusa boleh keluar balik, mesti dia masuk Hindu, tak ada masalah. Kebebasan menganut kepercayaan agama. Tapi dalam banyak-banyak agama yang ada di dunia ni selain pada Kristian dan Judaism di Barat, maka Islamlah agama yang paling mencabar kedua agama itu. Yahudi itu tak apalah, dia memang tak gaduh, dia tak suruh kita masuk agama dia. Pasal agama dia hanya untuk orang dia saja. Yahudi, agama Judaism hanya untuk orang Yahudi saja. Tapi dia pentingnya merosakkan, itu ialah. Tapi Kristian, dia nak bahawa orang-orang yang bukan Kristian ni kena masuk agama dia. Sebab kepercayaan dia hanya agama Kristian sajalah yang menyelamatkan manusia. Kalau tidak, manusia hanya ibarat domba atau kambing di dunia ni. Maka Islam pula
agama yang datang selepas Christianity itu, dengan kitab suci terang-terang mengatakan ayat ini Nabi Muhammad diutus untuk semua rahmat lil alamin, dan mereka tidak boleh meminda Quran tu, dan mereka telah pun mengkaji Quran. Tuan-tuan tahu Quran ni yang mula-mula diterjemahkan, yang menterjemah Quran ni adalah gereja. Yang mula-mula mempelajari dan menterjemah Quran dalam bahasa Latin ialah gereja. Dari gereja itulah kemudian lahirnya pula pengajian-pengajian Islam, atau diistilahkan secara luasnya Oriental Studies, Orientalism. Hakikat Orientalism itu sebenarnya ialah Islamism, atau mempelajari Islam, walaupun diajar juga lah budaya timur yang lain. Tapi di mana-mana pusat pendidikan tinggi, bila Oriental Studies, maknanya core studiesnya ialah Islam. Maka berlakulah pengajian Islam di dunia barat, Eropah, Amerika. Untuk apa? Untuk kalau boleh mereka, Quran tak boleh ubahlah. Authenticity Quran tak boleh dipertikai. Kalau gitu huraiannya, tafsirannya, cerita-cerita sejarah Nabi Muhammad SAW, hadis-hadisnya, traditionnya, itu yang mereka cuba masukkan unsur-unsur yang boleh mengelirukan secara kononnya ilmiah. Dan orang Islam pula yang kemudian sebahagian besar dulu telah dijajah negara-negara umat Islam ni, mereka malah nak mempelajari Islam, melihat negara-negara barat ni lebih, maknanya lebih berkualiti lah seolah-olah ilmu tentang Islam. Sebab itu dari Azhar sejak dulu Universiti Azhar, dapat PhD daripada Azhar, tapi pergi pula ke Sorbonne University di Paris untuk dapat PhD pengajian Islam dari Universiti Sorbonne. Pergi ke Germany, pergi ke UK, pergi ke England, pergi ke Amerika. Artinya orang-orang Islam mempelajari Islam juga dari dunia barat. Sedangkan pensyarah-pensyarah itu 90% adalah orang Kristian. Tetapi kelihatannya tak berjaya juga Orientalism itu untuk mengubah aliran pemikiran orang Islam dan ulama-ulama Islam, khasnya Azhar sendiri. Walaupun ramai ulama-ulama Azhar belajar dan PhD daripada Perancis, daripada Jerman, daripada Amerika, tapi tak mengubah juga maknanya konsep prinsip Islam itu. Jadi maknanya mereka melihat macam mana nak buat dengan Islam. Kita buat secara ilmiah pun tak jadi. Maka laksanakan missionary pula, tabligh atau tabsyir dalam bahasa Arabnya. Maknanya sebarkan agama ini ke negeri orang Islam. Ini dia yang berlaku terutama bila orang-orang barat menjajah negeri orang Islam, maka diiringi dengan missionary di belakang. Portugis menjajah negeri Islam dengan jatuh Kesultanan Islam Melayu Melaka, maka terdirilah gereja Saint apa di Melaka tu? Orang Melaka siapa ni? Yang Katolik, Saint Paul ya. Datanglah gereja Saint Paul sebab Portugal beragama Roman Katolik. Kemudian bertukar datang Belanda pula. Datang pula gereja Protestan. Saint apa pula? Dua-dua tu ada. Inggris samalah dengan Belanda kan, sama-sama ada mereka ni Anglican Church atau Christian. Terdirinya kemudian gereja ini, kemudian melalui gereja inilah disebarkan pendidikan, education. Maka jadi sekolah pula. Di sekolah-sekolah di Malaysia, di negara kita Melaya dulu kan, datanglah Saint itu, Saint ini, Saint John Rasul Kuala Lumpur lah. Tapi Saint John tak ada gereja kan? Ada kan? Tak tahu lah, tapi sebelahnya gereja kan. Tapi mana Saint Mark, Saint George, tak nama Saint pun. Kalau di typing King Edward the Seventh. Sekolah pun putih lah kita kan. Dan anda masuk sekolah tu kena baca bukan Quran lah, Bible, Scripture, kena hafal ayat-ayat dari Bible. Yang masih hidup, mereka yang belajar zaman penjajah tu, ada sekarang ni masih lagi yang berumur 90-an. Saya masih hafal, Ustaz dia kata ayat yang scripture yang saya belajar di sekolah masa Saint Mark dulu atau Saint John, tapi tak jadi Kristian pun.
Artinya mereka gerakan missionary juga gagal melalui education untuk mengkristiankan orang Islam. Bukan saja di Malaysia. Kita ambil contoh yang langsung di bawah penjajahan. British North Borneo namanya. Macam Melaya ni masa tu ada raja. Dia kata dia tak jajah. Dia cuma tolong saja. Tapi kita ambil British North Borneo. Bandar apa ditukar kepada bandar-bandar nama kompeten, Jesselton misalnya kan, yang kita tukar balik kepada Kota Kinabalu. Ada sekolah-sekolah di sana, semuanya sekolah Inggeris. Tapi orang Islam yang ada minoriti di sana tak jadi Kristian pun. Jadi makna gagal mereka melalui education, mereka sekadar hanya melakukan perubahan pemikiran sahaja, merosakkan culture budaya hidup Islam. Tapi akidah gagal. Akhirnya mereka lakukan gerakan secara maknanya kebudayaan pula. Missionary bawa bantuan keuangan, projek-projek. Apalagi negeri-negeri yang miskin, negeri Islam di Afrika. Di sana berlaku kemarau panjang bertahun-tahun dan banyak orang jadi miskin. Mereka bawa bantuan sumbangan tak tahu berapa bilion. Sambil tu mengajak mereka ikut agama Kristian. Tak berbaloi, sikit sangat yang masuk Kristian. Duit banyak habis. Ini diakui oleh gerakan missionary Kristian sedunia. Dalam sidang international conference mengenai dakwah yang pernah dibuat di Afrika, ini dibentangkan makna pengakuan-pengakuan orang-orang yang Afrika itu yang sebahagian keluarga mereka masuk Kristian itu tapi sedikit sangat. Habis nak buat macam mana? Akhirnya kita dapati di setengah-setengah negara di Afrika dihasut supaya orang Kristian dengan orang Islam berperang. Tambahan pula kerana di Afrika ni semangat kesukuan kabilah ni kuat. Sesama seagama pun selalu perang berbunuhan. Sesama Kristian pun boleh bunuh. Jadi dia ambil kesempatan semangat ini, maka akhirnya kita dapati beberapa negara di mana orang Islam minoriti dibunuh, diperangi oleh orang Kristian. Atau berperang Kristian dan Muslim, akhirnya negeri belah dua seperti Sudan. Lahirlah Sudan yang baru di selatan dengan nama baru. Kerana di situ majoriti Kristian. Sebab berperang antara sesama suku tetapi berbeza agama. Atau kejadian yang terbaru di Central Africa. Minoriti Muslim dibunuh. Ya, macam-macam caranya berperang, diperangi oleh suku-suku yang bukan Kristian. Kemudian campur tangan, dah teruk sangat orang Islam, hampir punah habis rumah tangga, harta mereka, masjid mereka. Maka bangsa bersatu membuat keputusan hantar tentera pengaman untuk meleraikan perbalahan kaum. Yang dihantar tentera daripada negara Perancis. Perancis tadi rakyat ramainya adalah Roman Katolik. Bila sampai di negeri berkenaan, mereka arah dilucut senjata daripada orang Islam. Pada masa yang sama, mereka tak ambil senjata daripada puak-puak Kristian. Akhirnya bertambah kuatlah orang Kristian membunuh orang Islam, dan malah sebahagian tentera Perancis itu ikut sama menyebelah orang Kristian. Jadi maknanya perkara ini dilihat terang berlaku oleh dunia. Dibawa oleh orang Islam ke Majlis Keselamatan Asal 1. Maka siapa pula yang jaga Majlis Keselamatan itu? Amerika, Inggris, Perancis, ya, Rusia. Jadi maknanya saudara Cina. Kadang-kadang negara Cina bersetuju untuk membela orang-orang yang tertindas orang Islam. Tapi 4 negara lain yang punya kuasa veto tak setuju. Atau 3 dah setuju, 4 setuju, tapi Amerika tak setuju. Maka Amerika guna kuasa veto dia. Jadi akhirnya orang Islam boleh dibunuh seperti yang berlaku di Afrika. Dan hari ini pula bukan lagi penuh. Angola telah mengisytiharkan Islam diharamkan di Angola. Negara Angola yang rasmi dalam perlembagaannya menganut agama Roman Katolik telah mengisytiharkan secara rasmi 2 tahun lepas Islam diharamkan. Maka masjid-masjid pun dirobohkan. Perkara ini dibawa kepada Pertemuan Bangsa Bersatu dan kepada OIC Dunia Islam. Sampai hari ini tak ada penyelesaian.
Sebab pihak negara Angola kata kami bukannya menganggap Islam itu agama. Jangan salah faham. Kami mengharamkannya, kami menganggap Islam ni sebagai puak. Dan puak ni suka bunuh orang. Sebab itu kami tak ada puak ni ada di diri kami, maka kami haramkan. Islam kami tak haramkan. Itu hujahnya mereka pula. Jadi inilah yang terjadi hari ini. Jadi oleh kerana dah gagal melalui missionary untuk melaksanakan yang Quran kata tadi, wadda katsirun min ahli kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan. Hasad dengki yang ada dalam diri mereka itu timbul, bangkit. Mereka dah cuba macam-macam nak menghalang orang mereka dari meninggalkan agama mereka atau tinggal agama mereka, tapi jangan masuk Islam. Ketika sebahagian orang penganut agama Kristian di Amerika meninggalkan Kristian dan menamakan diri mereka sebagai orang tak beragama. Tapi bukan etis. Etis ini tak ada Tuhan. Orang yang tak menganut apa-apa agama. Tak ada siapa pun gaduh masyarakat Amerika. Tapi bila orang meninggalkan agama Kristian ini masuk Islam, sedangkan dari segi undang-undang negara tak salah. Ini kebebasan. You are free to confess whatever faith in religion. Tapi hasad dengki dari masyarakat barat Kristian tadi itu menyebabkan mereka mengambil tindakan kepada orang Islam. Hari ini ada dah orang Islam di Amerika yang tengah bina masjid, orang negeri kawasan tu remote stop, tak benarkan, tak boleh. Kalau buat juga kami robohkan. Tapi orang Islam ni ada hak bawa ke mahkamah. Bila bawa mahkamah, mahkamah memutuskan itu hak orang Islam, tak ada boleh dihalang. Jadi tang situ menang lagi lah Islam. Jadi macam mana nak buat supaya orang-orang Amerika yang tak Islam ni jangan masuk Islam? Takutkan orang kepada Islam. Itu je satu cara yang terakhir. Takutkan orang kepada Islam. Gambarkan Islam ni fobia. Mana kalau masuk Islam kau macam-macam jadi susah saja. Tapi macam mana nak menimbulkan fobia kepada Islam? Itulah maka datang September 11. Peristiwa 11 September 2001. Yang sampai hari ini belum dapat satu keputusan muktamad. Siapa yang rancang peristiwa itu? Tetapi hukuman telah dijatuhkan. Itu dilakukan oleh orang Islam, oleh kumpulan Al-Qaeda, oleh pengikut Usama bin Laden. Tapi tak ada dapat dibuktikan. Bahkan ramai orang di Amerika tak boleh percaya kalau hanya pesawat sibilian itu merempuh bangunan Menara Kembar International Trade Center yang setinggi tiap-tiap satu tu berapa tingkat? Ini berapa tingkat ni? Ya, 88. Yang tu 130 tingkat. 130 stories each. Menarik tu, tower tu. Tapi dalam masa 3 jam akibat rempuhan pesawat awam tadi tu yang tak ada bawa senjata bom apa, boleh ranap jadi batu, debu dan besinya jadi seketul macam busut. Boleh percaya? Tak boleh percaya. Ahli sains tak ada percaya, kejuruteraan semua tak percaya. Melainkan setiap sudut bangunan tu bersiap tingkat dah diletakkan eksplosif, bahan letupan. Dengan rempuhan kapal-kapal terbang tadi meledak, maka alat-alat letupan di semua peringkat penjuru dan bangunan tu meletup, meledak, hancur, membakar habis. So siapa yang letakkan bahan letupan? Orang Islam. Siapa yang memiliki bangunan itu? Bukan orang Islam. Di antara yang korban terbunuh, berapa ribu kemarin mati? Dekat 2,000 lebih kan? 2,000 lebih orang yang ada dalam bangunan itu jadi korban peristiwa 11 September itu. Tak ada single person pun a Jew. Tak ada seorang pun orang Yahudi. Padahal di bangunan yang Menara Kembar itu, pejabat-pejabat pusat-pusat orang Yahudi di situ memilikinya ratusan.
Artinya boleh kita andaikan mana orang Yahudi dah tahu, jangan siapa besok masuk pejabat, jangan siapa pergi ke bangunan tu, kerana esok bangunan tu akan hancur. Kerana peristiwa itu berlaku ketika baru kira-kira waktu kerja bermula kan. Bagi kita sini malam lah, sana siang di New York. Waktu di Malaysia masih lebih kurang jam 9 malam. Kerana dia serentak kita tengok dengan siaran. Dan di New York 9 pagi. Yang sepatutnya semua orang Yahudi siapa pun dah, kalau tak semua pun sebahagian besar dah masuk untuk mulakan kerja. Tapi tak ada seorang pun orang Yahudi yang terkorban. Jadi tak mustahilkah sekarang ini perancangan Yahudi dengan kerjasama pihak kerajaan Amerika iaitu George Bush sendiri, dengan sebab hasad kepada perkembangan Islam. Sebab Islam di Amerika semakin nyata. Tapi tak ada cara nak menakutkan orang Amerika oleh Islam. Jadi tambahan pula Presiden George Bush tu dan bapa dia adalah ketua kepada golongan Kristian kulit putih yang sangat keras. Yang nama persatuan tu ialah singkatannya WASP. Singkatan dari White Anglo-Saxon Protestant. WASP. Bush adalah salah seorang pemimpin kuat WASP di Amerika. White Anglo-Saxon Protestant ini mereka terusahakan kepada Islam. Yang Kristian yang bukan Protestan, apalagi daripada keturunan orang kulit hitam, musuh. Sebab itu mereka musuh dengan Obama sekarang. Sebab Obama orang hitam, Obama keturunan orang Islam, bapa dia Dil Hussein kan. Kerana itu maka parti yang mendukung George Bush dulu yang sampai sekarang, iaitu parti Republican ya, majoriti parti Republican itu penganut agama Kristian Protestan. Jadi kesimpulannya, kalau menutup masa dah habis ini, saya mengakhiri bahawasanya tak ada pilihan bagi dunia barat untuk menakutkan atau mengelakkan orang mereka masuk Islam, melainkan takutkan orang kepada Islam. Maka berlakulah peristiwa September 11. Datanglah Islamfobia. Tapi rupanya dia backfire juga. Dia adalah makan, kata orang, terbalik kod. Orang yang tak pernah dengar apa itu Islam, tak pernah tahu apa itu Quran, melalui peristiwa 11 September. Kerana hari-hari radio, televisyen, YouTube macam mana cerita Islam, Quran nak memburukkan Islam. Sepertiga penduduk Amerika yang tak pernah tahu apa itu Islam ingin nak tahu apa itu Islam. Mulalah mereka pergi cari Quran. Rupa-rupanya bila baca Quran, Islam ni bagus. Maka selepas September 11, graf orang masuk Islam begini, berbanding dengan Fra. Pasca September 11, graf masuk Islam macam ni, berbanding dengan Fra macam ni. Jadi apa nak buat? Melainkan biarkanlah mereka menghina Rasul Muhammad SAW. Itu saja lagi satu cara. Buatlah filem menghina Rasul, buatlah YouTube, buatlah buku dan sebagainya. Alasan kebebasan expression, to express minda anda, pendapat anda. Jadi akhir sekali apa orang Islam nak buat? Nak buat macam yang dua orang pergi serang pejabat Charlie Hebdo. Lagi dia tambah dapat sokongan lagi kuat. Lagi mudah dikatakan orang Islam yang betul memang jahat. Kalau bunuh orang saja. Bila tak boleh berhujah dah, bunuh orang. Inilah bangsa barbarian. Maka kita mempunyai peluang besar dakwah. Dunia barat tidak menghalang kerja dakwah. Anda boleh membeli satu hari umpamanya 5 jam channel ini dengan bayaran sekian. Anda dakwahlah melalui radio, televisyen, channel itu, channel ini. Artinya gunakan duit yang banyak di negeri-negeri Arab.
Di Germany dah ada sekarang ni suara mengenalkan Muhammad. Kerana insya-Allah tuan-tuan, bila dipahami Islam ni dengan dakwah dan mereka tak halal. Tadi situ takat ni mereka belum stop lagi. Masih atas nama kebebasan tadi. Ya. Jadi dia guna kebebasan, kita guna kebebasan juga. Tapi kena ada duit lah. Gunakan channel-channel yang masyhur, yang popular tu untuk bayaran-bayaran memperkenalkan Nabi Muhammad. Sebab orang yang menghina Nabi di Denmark dulu buat karikatur menghina Nabi yang demonstrasi sampai di Kuala Lumpur ni kan. Tahun lepas masuk Islam lah. Yang pelukis karikatur menghina Nabi di Denmark dulu ya. Setahun lepas masuk Islam dah ke Mekah. Ziarah makam Nabi. Tapi malu dia nak pergi duduk depan. Dia kata aku dulu masa aku kafir dulu menghina kamu terus sangat. Aku dari jauh je lah minta syafaat kamu. Saya tak ingat apa itu. Yang pelukis baru ni dah mati dah. Tak tahu lah kan. Pelukis baru pula mungkin lepas itu masuk Islam. Jadi dakwah. So itu ayat yang kedua tadi, ayat 120. Bila Allah cerita, mereka tak suka kepada kamu sehingga kamu mau ikut agama mereka. Qul inna hudallahi huda. Mulawan dengan dakwah. Inilah yang betul. Ceritakan yang sebenar. Ayat cakap itu saja. Aku berkata ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma tahli qulubana wa tajma mashallana wa sakit imanan kama anzalta alaina khayma alana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu. Untuk hari ini pemutaran derma menyambung